Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Niaga Awani. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan berikan tumpuan pelbagai perkembangan terkini mengenai iaitu perkembangan ekonomi, niaga daripada tempatan hinggalah ke antarabangsa. Sudah tentu kita akan bersama rakan tugas sebentar saja lagi Najib Arus untuk kongsikan beberapa data penting mengenai inflasi. Kalau kita tahu keadaan sekarang, harga barang yang tetap menjadi kegelisahan rakyat dan juga sehinggalah peringkat global juga merasakannya. Sudah tentu kita perlu memahami bagaimanakah situasi ini mempengaruhi keterjaminan makanan di Malaysia sama ada dalam jangka pendek atau jangka panjang dan impak yang akan dialami oleh rakyat. Sekarang ini kita akan lihat iaitu daripada data inflasi untuk harga makanan Februari 2023 dan Mei 2023 untuk 5 bulan ini, di mana kalau kita lihat inflasi data yang dikongsikan, laporan yang dikongsikan oleh Bank Dunia menunjukkan inflasi tinggi di kebanyakan negara berpendapatan rendah dan sederhana dengan inflasi lebih tinggi daripada 5%. Dan peratusan negara yang mengalami inflasi harga makanan yang tinggi kalau kita dapat lihat secara terperincinya 63.2% daripada negara berpendapatan rendah, 79.5% daripada negara berpendapatan sederhana rendah, 67% daripada negara berpendapatan sederhana atas dan 78.9% daripada negara berpendapatan tinggi. Sudah tentu ada banyak negara sebenarnya yang paling terjejas, antaranya Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Selatan, Eropah, Asia Tengah, termasuk juga dengan kita tahu inflasi harga makanan telah melebihi inflasi keseluruhan di mana 80.1% daripada 166 negara tempat data tersedia. Dan antara 166 negara itu, saya akan bawakan rakan tugas Najib Arif. Sila kongsikan antara data yang boleh kita dapat lihat mengenai iaitu inflasi daripada data Bank Dunia. Silakan. Okey, Nina dah bangunkan premis itu dalam kajian tersebut. Kita melihat kepada peratusan yang mengikut negara yang miskin, negara pertengahan dan sebagainya, keadaan dan juga realiti. Saya nak membawakan sedikit bagaimanakah realitinya pada ketika ini. Ini adalah maps yang disediakan oleh World Bank sendiri mengikut kepada warna-warna tertentu dan juga menggambarkan keadaan inflasi makanan di peringkat negara tersebut. Seperti Nina sebutkan tadi, contohnya macam ada 60% lebih, hampir 64% adalah daripada negara berpendapatan rendah yang mencatatkan inflasi yang tinggi, diikuti oleh paling tinggi adalah 78.9% daripada negara berpendapatan tinggi juga berdepan dengan situasi yang lebih kurang sama. Okey, kalau kita melihat data ataupun keadaan maps ini, warna-warnanya terlebih dahulu untuk kita melihat. Kalau warna yang berwarna ini adalah kurang dari 2% dari segi inflasi makanan mereka, iaitu hanya ada beberapa negara saja, sejumlah kecil, iaitu negaranya antaranya adalah negara Jordan dan juga beberapa negara kecil yang lain. Tetapi kebanyakan negara di dunia pada ketika ini menurut kajian ini adalah kebanyakannya berada dalam julat antara 5 hingga 30% dari segi inflasi makanan tersebut. Okey, kita tunjukkan keadaan semasanya. Warna ini kalau kita lihat sekiranya kebanyakannya berada di peringkat dunia pada ketika ini, termasuk juga di Malaysia. Kalau kita tekan di peringkat Malaysia ini, value atau nilai inflasi makanan pada ketika ini diukur pada 6.8%. Ini adalah kategori 5 hingga 30%, diikuti oleh negara-negara lain juga termasuk juga Australia. Kalau kita lihat 9.2% dan beberapa negara lain termasuk Rusia yang kini berdepan dengan peperangan bersama dengan Ukraine, kini berada pada 10.2%, termasuk juga dalam kategori 5 hingga 30%. Kalau kita lihat kepada negara-negara yang selain dari warna itu, Amerika Syarikat, kerana Amerika Syarikat ini penting, inflasi makanan mereka adalah 10.1%. Sebelum ini kita dengarkan bahawa Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah mereka disebabkan inflasi keseluruhan. Inflasi makanan mereka adalah 10.1% yang diukur, dan juga kalau kita lihat yang berwarna merah, yang paling teruklah kiranya, lebih 30%. Kita lihat seperti negara yang berperang ketika ini, Ukraine, 32.8%, dan juga Argentina berdepan dengan inflasi yang sangat tinggi, hampir kepada 99% dari segi inflasi makanan mereka. Okey, kalau kita melihat kepada perkara ini dan juga angka dalam julat 5 hingga 30% ini, kebanyakan negara-negara besar ini berdepan dengan angka peningkatan 2 digit. Di Rusia sebagai contoh dan juga di Kazakhstan 26%, di negara-negara lain seperti di Afrika juga 12, hampir 13%, ada juga di Angola 17% dan juga negara-negara lain seperti Kanada 10%. Tetapi Malaysia masih berada pada kadar
6.8%, masih lagi single digit kalau boleh kita katakan. Ada banyak perkara yang menyumbang kepada keadaan ini dan juga corak warna ini. Antaranya sudah pasti pertama sekali kita melihat kepada harga komoditi di pertanian di peringkat global itu yang meningkat, termasuk juga dari segi harga pertanian, ekspor dan juga bijirin yang masing-masing sebenarnya ditutup pada kadar 6, 4 dan juga 10% setakat 13 Julai. Kalau kita lihat ini disumbang oleh peperangan yang berlaku di Ukraine, sudah pasti kerana mereka ini mengimport sebahagian besar dan kebanyakan negara lain juga mereka mengekspor sebahagian besar dan kebanyakan negara lain juga mengimport sebahagian besar bijirin dari Rusia dan juga dari Ukraine sendiri. Maka peperangan ini menyaksikan bahawa kesan tersebut berlaku kenaikan inflasi makanan dan juga kenaikan harga makanan domestik kekal tinggi. Data itu juga direkodkan. Termasuk juga berita terbaru pengunduran Rusia daripada inisiatif bijirin Laut Hitam ketika ini yang masih lagi menemui jalan buntu dari segi penyelesaiannya juga memberikan sedikit sebanyak tekanan sebenarnya kepada data tersebut. Dan kalau kita lihat, India juga mengenakan larangan ekspor beras bukan basmati mereka. Okey, bagaimana untuk melihat sikap negara-negara yang menutup ataupun melindungi negara mereka dalam keadaan sukar pada ketika ini kerana dasar berkaitan perdagangan mereka diubah dalam tempoh pada ketika ini. Kerana apa? Kalau kita melihat negara-negara ini berdepan dengan keadaan di mana tak cukup sumber makanan mereka. Jadi mereka akan hadkan ekspor mereka ataupun hentikan sementara ekspor mereka. Maka keadaan ini akan mengganggu gugat the supply chain, rantaian bekalan tersebut, sehinggalah menyaksikan kepada bekalan yang kurang dan harga yang lebih tinggi membawa kepada angka-angka ini. Dan paling penting, laporan ini juga State of Food Insecurity dan juga Nutrition in the World menyaksikan bagaimana famine ataupun keadaan kelaparan ini berlaku khususnya di negara-negara berpendapatan rendah, negara yang susah ini berlaku pada ketika ini. Ini bukan sahaja baru, pasca pandemik ataupun sejak pandemik COVID-19 melaratlah sehingga kepada peperangan di Ukraine ketika ini dan juga membawa kepada bagaimanakah krisis kelaparannya berlaku. Kira-kira 9.2% daripada penduduk dunia menghadapi kelaparan pada tahun 2022. Itu data yang dikongsikan dan juga dicerapkan dalam kajian ini. Nina. Baik, terima kasih Najib. Seperti yang Najib kongsikan, kita dapat lihat peta menunjukkan inflasi makanan merah-merah di mana sebanyak 80% melibatkan 166 negara. Sekarang kita nak lihat apa lagi yang perlu diusahakan untuk mengatasi krisis global ini. Namun janganlah risau kerana sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita fahami realiti keupayaan negara menghadapi cabaran global dan melihat segala sinar harapan yang boleh diteliti untuk masa depan makanan yang lebih baik adalah pengarah Pusat Pengajian Pembangunan Ungku Aziz UAC Universiti Malaya, Profesor Datin Seri Dr. Suhaiza Hani Muhammad Zailaini. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Saudara tu, daripada data yang dikongsikan oleh Najib itu daripada Bank Dunia bukanlah untuk menakutkan rakyat. Tapi ini menunjukkan bahawa negara dan Bank Dunia menzahirkan kebimbangan mereka apabila inflasi makanan terus menunjukkan peningkatan lebih daripada 80% yang melibatkan 166 negara yang ditinjau dalam laporan tersebut. Itu adalah yang hanya ditinjau dalam laporan tersebut. Belum lagi yang kita boleh lihat yang tiada dalam laporan tersebut. Jadi bantu kita untuk kita fahami berkenaan global inflasi makanan global ini. Bagaimana doktor? Okey, terima kasih. Pertamanya terima kasih kepada pihak Sobani kerana menjemput saya. Dan seperti mana kita lihat, betul lah, it's very timely, amat bersesuaian untuk kita bincangkan isu ini, untuk kita beri pendahan apa sebenarnya berlaku di sekarang. Kalau kita melihat daripada data yang telah dibentangkan tadi, memang wujudnya masalah dari segi inflasi makanan dunia, global. Jadi kita sebagai negara yang sedang membangun ini juga memberi impak pada kita. Tapi sebelum kita pergi kepada topik itu inflasi makanan, kita lihat apakah senario di sini ketika ini di dunia. Dan sebagaimana yang dimaklumkan tadi dengan adanya sedikit genjatan ataupun pengunduran Rusia dari segi bekalan gandum dan India juga telah memberhentikan ekspornya. Jadi ini adalah rentetan antara contoh, rentetan bagaimana isu-isu keterjaminan makanan ini berlaku, bagaimana negara yang menjadi pengguna kepada makanan-makanan
makanan ini menjadi impak daripada senario ini. Jadi kita lihat di sini daripada keterjaminan makanan itu sendiri telah memberi impak kepada inflasi harga makanan secara langsungnya. Yang mana kalau kita cuba boleh merumuskan apakah yang dimaksudkan dengan inflasi makanan, ia merujuk kepada peningkatan harga makanan secara keseluruhan dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Kalau kita lihat di sini, apakah fenomena yang berlaku pada ketika ini yang menyebabnya berlakunya inflasi makanan ini? Pertamanya mungkin kita boleh kata secara permintaan daripada bekalan penawaran. Itu yang berlaku dengan penutupannya, dengan pengundurannya rahsia. Jadi bekalan gandum sendiri telah menjadi kurang. Jadi apabila berlakunya pengurangan bekalan, ini memberi impak kepada pengguna. Tidak kata, it's not about the end user, pengguna akhir, tetapi kepada proses pengeluaran makanan itu sendiri. Dan kalau kita lihat daripada segi kos pengeluaran telah meningkat. Apabila bekalan berkurangan dan dengan faktor-faktor lain seperti perubahan iklim, dengan adanya ketidakstabilan politik, jadi ini menjadi punca-punca kenapa berlakunya peningkatan kepada kos pengeluaran. Apabila kedua-dua fenomena ini berlaku serentak, jadi tentunya memberi impak yang agak kuat kepada harga makanan itu. Jika kita lihat dari segi pengguna akhir, impaknya agak hebat kerana apa? Kerana ia dirasai Prof. COVID-19. Prof. Prof, maaf kami kehilangan iaitu suara Prof. Mungkin Prof boleh ulang balik jawapan Prof? Okey, Najib. Biasalah ni masalah teknikal berlaku ni. Betul. Teknikal kita pun stres dengan harga Najib, makanan mahal ini. Sebenarnya saya nak ajukan nanti soalan kedua kepada Prof untuk kita tanyakan bagaimana ia memberi impak terhadap keterjaminan makanan Malaysia. Okey, saya juga melihat sebab baru-baru ni menteri kita mengatakan bahawa kita dah tak boleh lihat ke belakang, kita harus lihat ke depan. Kita nak bina keadaan semasa pada masa kini adalah bagaimana kita belajar dari pandemik COVID-19 bahawa kita tak cukup makanan. Ada banyak ruang kelompongan yang perlu kita isi dan kita nak ada sustainability itu. Rakan tugas kita Haris Ashraf Hasnan selalu bentang pasal SSR, SSL apa semua ni, kadar kecukupan sara diri kita ni. Barang mana yang cukup, barang mana yang tak cukup dan sebagainya, itu realiti semasa. Kita dah dapatkan balik Prof. Prof. Ya, saya. Okey, maaf terputus sikit Prof. Prof, saya nak sambungkan soalan yang Nina juga ingin tanya. Sebab apabila Prof membawakan realiti tersebut, ini realiti semasa. Tapi ada juga menteri memberikan kenyataan bahawa Malaysia bergerak ke hadapan. Kita nak jamin keterjaminan makanan ini, kita akan producekan lebih banyak secara tempatan. Ini bukan overnight, tempoh masa panjang. Tetapi kita dah belajar, kita dah tahu apa kita kurang, kita perlu tambah baik perkara tersebut. Dan adakah ini Prof melihat langkah terbaik bergerak ke hadapan kerana kita pun belum tentu satu perang bila nak habis. Kedua, kalau ada lagi kejutan seperti ini di peringkat dunia, bermaksud kita sudah weather dan kita sudah lebih bersedia. Prof. Ya, memang amat perlu. Kita lihat situasi sekarang bahawa kita lebih kepada import makanan daripada berbanding kepada ekspor. Di mana jumlah import kita 55.5 bilion compare kepada 33.8 bilion yang mana kita hanya jumlahnya agak rendah ekspor berbanding dengan import. Jadi ini tentunya memberi impak bahawa kita bergantung banyak kepada import makanan. Dan kita lihat di sini bahawa Malaysia sekarang di ranking yang ke-39 kalau kita lihat Global Food Security Index. Bermaksud di sini kita agak dalam keadaan bahaya yang kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak cuba untuk menangani masalah, kita akan bahaya, memang bahaya, akan memberi impak kepada keseluruhan negara. Kalau kita lihat compare dengan Singapura, jiran kita, mereka berada di level 15 daripada indeks Global Food Security ini. Jadi kita boleh mengambil iktibar apakah yang dilakukan oleh Singapura sehingga mereka mampu untuk berada di ranking yang ke-15.
Dan saya lihat antara langkah-langkah yang diambil oleh Singapura dalam menangani masalah makanan ini mereka lebih menumpukan kepada urban farming Ini mungkin salah satunya yang mana seperti mana yang dikatakan tadi kita juga boleh melebihkan makanan yang disediakan oleh our local producers. Jadi kita mengurangkan jumlah import makanan daripada negara-negara luar, melebihkan cuba untuk mendapatkan sendiri bekalan daripada local pembekal lokal Jadi ini tentunya akan menjimatkan atau mengurangkan kos pengeluaran. Apabila kos pengeluaran kurang, ia memberi impak secara langsung kepada kos sara hidup yang boleh kita kurangkan juga Kerana ini tentunya memberi impak yang agak dahsyat kepada pengguna akhir, iaitu pengguna kita sendiri yang akan menggunakan atau memerlukan makanan untuk kehidupan. Terutamanya yang di golongan B40 yang mana mereka merasakan bahawa harga makanan lebih tinggi daripada daya beli mereka. Jadi ini tentunya akan memberi kesulitan bagi mereka untuk memenuhi keperluan hidup. Jadi kerajaan perlu melihat kepada arah penyelesaian bagaimana ini tidak seharusnya berterusan. Cuba mencari apakah tindakan-tindakan yang boleh ditangani untuk masalah ini, dan seperti mana dikatakan tadi, kita boleh cuba untuk growkan kita wujudkan pembekal-pembekal tempatan kita cuba menaikkan taraf mereka dari segi produktiviti dan juga daripada segi pengeluaran di sini konsep teknologi moden, konsep inovasi dalam segi pertanian moden harus diperhebatkan. Dengan adanya polisi-polisi baru yang agak mendorong kepada arah inisiatif ini, maka saya rasa kemungkinan insya-Allah walaupun dia bukan dalam satu hari untuk kita jadikan Malaysia ini sebagai satu negara yang menjadi pengeluar sendiri tapi kalau kita ada bermula inisiatif ini untuk melebihkan pengeluaran makanan dari segi ternakan, pertanian sebagainya dengan embed all this teknologi terkini. Singapura mereka telah mendalami ataupun telah menangani masalah ini dengan mengaplikasi urban farming, which something yang kita mungkin telah lakukan tetapi mungkin tidak secara keseluruhan. Jadi mungkin dengan embed dengan adanya teknologi moden seperti IoT for example yang mana kita boleh diperkemaskan lagi bukan sahaja kepada petani-petani yang agak established tapi kepada petani-petani yang kecil ini. Kita cuba kalau boleh petani-petani kecil ini dimajukan lagi pengeluaran mereka dengan penggunaan teknologi. Ini adalah salah satu cara penyelesaian yang mana kalau kita boleh meningkatkan produktiviti dan secara langsungnya ia boleh meningkatkan kita punya pengeluaran dan individu boleh mengurangkan kos pengeluaran itu yang tentunya impak kepada harga juga boleh dikurangkan di sinilah saya nampak yang mana kita boleh lakukan secara total. Okey, saya suka apa yang cadangan Prof ni tentang urban farming ni sebab apa Prof rakan suka saya Nina ni memang dekat rumah dia tanam cili, sayur lain apa semua untuk consumption sendiri. Tapi kita ni bukan cakap soal skala yang lebih besar, bergerak ke hadapan dan juga membantu petani seperti yang Prof sebutkan tadi. Prof, terima kasih kerana membantu kami dalam tempoh yang singkat ini memahamkan realiti semasa dan juga langkah ke hadapan. InsyaAllah kalau ada masa lagi nanti kita akan bersama untuk membincangkan lebih lanjut lagi dan mendalam langkah-langkah bergerak ke hadapan khususnya dari segi dasar dan juga polisi di peringkat pembuat dasar. Terima kasih Profesor Datin Sri Dr. Suhaiza Hanem, Muhammad Zailani, Pengarah Pusat Pengajian Pembangunan dan Ungku Aziz UAC Universiti Malaya. Nina. Baik, jangan ke mana, kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.